Aku takut kalau sekiranya aku duduk di luar dan aku mati, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya, apa sumbangan kamu buat pada agama? Imam Malik dan Imam Ahmad di penjara, namun mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seronoknya mereka duduk dalam penjara. Kalau kita lah fikir cara logik kita, apa dia gila ni? Tapi orang soleh berfikir dengan cara kita berfikir lain. Dia berfikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya dia. Dia duduk di luar, apa yang dia buat? Apa yang mampu dia buat? Tapi aku telah dikurung di dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tak tanya aku habis. Di luar bukan tanggungjawab aku lagi. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ad-dunya sijnun lil mu'min. Nabi nak bagi tahu pada kita bahawa dunia ini ibarat penjara kepada orang-orang mukmin, orang soleh, muslim hakiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat hadis yang sahih. Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah riwayat dalam hadis ini mengatakan ad-dunya sijnun al-mu'min. Dunia ibarat penjara kepada orang Islam. Wal jannatul kafir. Dunia ini macam syurga kepada orang yang kafir, orang yang engkar, orang yang cinta kepada dunia. Allah lungguk dan bagi dia. Allah kata, ini untuk kamu. Habuan kamu di dunia, jangan kamu tuntut nanti di akhirat tak ada. Sahabat Nabi SAW bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah dunia hak kita? Nabi SAW mengatakan, daruna darul akhirah. Rumah kita lah rumah di akhirat. Rumah kita di akhirat. Nabi SAW nak tunjuk sahabat, kamu nak tahu dunia macam mana? Aku nak tunjuk. Kamu tengok ada bangkai itu sampah sarap, di situ adanya bangkai kambing, itulah dunia. Dengan busuknya, dengan sampah, itulah dunia. Nabi SAW umpamakan dunia, itulah dunia. Yang kita duduk dalam dunia penuh dengan kekotoran. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada kita, ad-dunya mal'unatun. Dunia ni kata Nabi, hendaklah kita jauhkan dia. Kita kena jauh dalam hidup kita. Dalam satu hadis lain Nabi sebut, orang yang cinta dunia, hubbud dunya wa karahatul maut. Orang yang cinta dunia, kata Nabi, dia cinta pada dunia, dia akan benci kematian. Sebut masalah mati, tambah-tambah masalah nak berjuang, Allah jauh sekali. Jauh sekali. Nabi sebut dah, akhir zaman hubbud dunya wa karahatul maut. Dia cinta pada dunia, dia benci pada mati. Sebab itu kata Nabi, ad-dunya mal'unah. Dunia ni kita kena tinggal, kata Nabi. Mal'un ma fiha. Di dunia ni, sebab apa Nabi SAW kata kita kena tinggal? Sebab di dalam dia banyak kekotoran. Benda-benda yang kotor, fitnah, kutuk orang, jatuh orang, semua panggil-panggil yang buruk ada dalam dunia. Maka Nabi SAW kata, ad-dunya mal'un, mal'unun ma fiha. Kekotoran yang banyak ada dalam dunia. Maka kalau kamu nak selamat, kata Nabi, illa zikrullah, duduklah dalam majlis-majlis yang zikrullah, mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dalam tempat yang ada zikrullah wa mawalahu, dan duduk dengan orang-orang yang ada taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ada zikrullah, yang kedua orang yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aliman, dan duduk dengan orang-orang yang alim, kamu akan selamat, dunia kita akan selamat. Wa muta'alliman, dan duduk dengan orang-orang yang sedang mengaji, orang yang nak mengaji. Duduk dengan manusia-manusia yang suka pada agama, orang yang alim,
ada program-program agama, dan orang yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dunia kita akan selamat. Masa pun tidak ada. Walau macam mana pun, tajuk kita mencabar, anda pun tak tahu tajuk apa. Yang penting perjuangan. Sebagai seorang Islam, kita kena berjuang. Berjuang apa? Berjuang nak memastikan agama kita tertegak. Kita kena hormat pada agama kita. Berjuang berdiri kita dulu. Pastikan kita buat Islam dulu. Isteri kita yang terdekat, anak pinak kita, jiran tetangga kita. Yang sekadar kita mampu, sekadar yang kita mampu, step by step, satu persatu. Jangan cepat, jangan gopoh sangat. Cepat sangat kita naik dan cepat kita jatuh. Cepat sangat. Ditakdirkanlah kita nak suruh turun orang perempuan kita pakai purdah. Allahu Akbar. Turun balik, kena pakai purdah. Dia pakai dalam seminggu, habis apa pun tak pakai. Pelan-pelan. Dakwah ni dia kena pelan-pelan. Nabi SAW mengambil masa yang panjang, 13 tahun nak bagi fahamkan orang. Nabi Allah Nuh AS 950 tahun nak fahamkan orang 80 orang. 950 tahun Allah hidupkan dia. Dia berjaya bawa manusia taat pada Allah Subhanahu wa taala 80 orang. Maka kita nak buat kerja Islam ni, Allah, syaitan lagi kuat. Syaitan lagi kuat. Ramadan baru saja tinggalkan kita. Syawal ni apa dia Syawal ni? Kalau kita faham bahasa Arab dan faham kehendak agama, Aidul Fitri maksud dia dengan arti kata Aid, kita kembali pada fitrah, kembali pada bersih. Masuk satu Syawal, kita jadi orang yang bersih. Siapa yang bersih kita? Ramadan. Ramadan bulan tarbiyah, didik kita sampai kita jadi bersih. Kita masuk satu Syawal, kita jadi bersih. Tapi sayang, satu Syawal penentu bagi kita sama ada Ramadan kita berjaya atau tidak. Sambut satu Syawal dengan bukanya kemah, lagu bombam-bombam, lingkup Ramadan. Satu Syawal, lingkup Ramadan. Satu Syawal penentu sama ada Ramadan kita berjaya atau tidak. Tapi kita sedih bangsa kita. Bangsa kita Masya Allah, kalau belum masuk Ramadan lagi, masuk Ramadan, sebelum masuk dah duk fikir nak sambut satu Syawal. Kesian dekat makhluk yang nama ada Ramadan. Dia duk ada belum keluar lagi. Kalau kabutnya kita dengan kuih raya, baju raya, lagu raya. Kesian dekat makhluk yang nama Ramadan. Sahabat bila mana ada di penghujung Ramadan, menangis tergesa-gesa nak tinggal Ramadan. Sampai Nabi jumpa dengan isteri dia, wahai Aisyah, benarkan aku nak jumpa dengan Tuhan aku, Aisyah. Nabi menangis minta pada isteri-isteri dia, 10 hari benarkan aku nak jumpa dengan Tuhan aku. Kita lain, budaya kita lain. Kita sambut Ramadan telah pun meninggalkan kita. Kita tak tahu sama ada kita boleh berjumpa atau tidak dengan Ramadan yang akan datang. Namun alhamdulillah, mau tak mau kita kena belajar agama. Agama kena belajar. Kita tak belajar agama, kita jauhkan masjid, kita jauhkan dengan kuliah. Yang ruginya kita tak faham apa pun. Kita tak fahamkan agama, dan kita nak bentuk rumah tangga kita, rumah tangga Islamik, kita tak berjaya. Macam mana kita nak buat rumah tangga kita rumah tangga yang Islamik? Rumahku syurgaku. Tak akan berjaya selagi mana si bapa tak faham ciri dia sebagai bapa untuk sampaikan risalah Islam, yang si ibu pun tak faham, yang si anak pun tak akan faham, maka jadilah rumah kucak-kacir. Tak akan berjaya. Kadang-kadang mak bapa teringin anak dia jadi anak yang soleh, tapi rezeki mak dan bapa tak tahu kaedah macam mana nak bagi ke anak dia. Ya, dia sanggup mengadu, ustazah, tolonglah anak dia gini. Ustazah dan ustaz sekadar bagi nasihat sajalah. Dia sendiri tak tahu macam mana panggil anak dia. Mak bapak lebih tahu macam mana anak dia. Tak lain dan tak bukan peranan yang besar untuk membina usrah keluarga Islam. Mak dan bapak tu sendiri kena bergabung tenaga. Kalau dia tak nak, akan lahirlah anak keluar tengah malam pakai tudung, pakai t-shirt, seluar ketat. Kita pun tak tahu daripada mana dia belajar aurat, kita pun tak tahu.
masalah yang kita hadapi hari ini. Kalau dulu universiti kita selekeh-lekehnya dia akan pakai baju kurung, dia akan pakai tudung. Hari ini t-shirt, seluar, pakai tudung. Merebak dan susah untuk kita nak mengatasi masalah. Gejala sosial di tempat kita sudah sampai tahap penyakit. Kalau sekiranya kanser pun ada ubat. Penyakit budaya sosial bangsa kita tak ada ubat. Kita sedang menunggu rahmat Allah Subhanahu. Berita di sini minyak goreng yang mengatakan kapal terbang kami antar, dia tak mau balik. Subhanallah. Satu fitnah yang cukup besar yang ana sendiri terima. Dan kita hari ini di mana saja nak pergi, ana cuba clearkan nama buruk. Yang kedua, masa tak ada. Macam mana boleh kena tangkap? Yang boleh kita kena tangkap, rumah anda yang anda duduk, Amerika masuk lebih kurang 6 atau 7 kali masuk rumah. Setiap kali dia masuk, dia akan tendang terajang. Kami sabar walaupun muka kami tak tahan tengok dia. Sabar. Sebab kita kena sabar. Mula-mula dia masuk, kita terkejut. Rupa dia dengan pakai hitam, dengan topeng dan sebagainya. Yo, dia kriau. Apa bahasa pun tak tahu. Au! Keluar. Kita pun kena keluar semua. Dah keluar, dia suruh kita menerak, dia tendang terajang kat kita. Sengak. 6 atau 7 kali kami kena macam ni. Setiap kali masuk, komputer pecah. Kita diam. Akhirnya kami masuk dalam rumah nak susun ubat yang diperuntukkan pihak kita di sini di Malaysia. Yang anda marah, pihak Malaysia bagi beratus ribu ringgit ubat dan duit dan sebagainya. Kita dapat Saudi bagi 10,000 ekor ayam. Persatuan Islam yang ada di Itali bagi pada kita makanan macam-macam, bagi penuh, lebih kurang 3 tingkat, penuh dengan ubat-ubat, makanan dan sebagainya. Kami cuba pindah bila dengar saja Amerika akan cuba serang kami. Kita pindah dengan cepat. Alhamdulillah banyak ubat diselamatkan dan terutamanya makanan kami keluarkan cepat. Sebab rakyat perlu kepada makanan, terutamanya di kawasan hospital. Bila mana kerajaan jatuh, tidak ada orang nak melayan makan dan minum orang sakit. Kami mengambil keputusan untuk jaga di seluruh kawasan Baghdad. Hospital kami yang jaga, terutamanya di Mustashfa Hospital Azamiyah yang sampai kali ini perang. Sampai kali ini perang. Semalam kawan anda telefon, yang mana kita antar semula Ustaz Manar. Ustaz Manar kita hari ini ada di Baghdad. Semalam dia telefon, Ustaz, pergaduhan peperangan berlaku di depan asrama. Amerika sedang bergelodak nak masuk asrama, Ustaz, tolong kami. Pergaduhan daripada pagi, dia kata subuh, sampai keesokan harinya, dia kata Ustaz. Namun dia kata Amerika berjaya keluar di kawasan Azamiyah. Dia telefon, dia kabarkan. Anda selalu dapat telefon, berapa hari sekali dapat di Fallujah dan sebagainya. Sebab kita hantar orang di sana. Dan anda sendiri buat kutipan sampai ke hari ni. Duit kita hantar ke Fallujah, makanan kita hantar dan sebagainya kita hantar. Bukan kita cakap, tapi benda ni kita buat. Dan orang dalaman sini tahu kerja kita buat. Akhirnya dalam kita duduk sebelah penjara, termasuklah penjara Abu Ghraib. Dalam penjara macam-macam dibuat kita. Dan dalam masa bila mana anda hilang, ramai kawan-kawan semua bangun menentang, buat tunjuk perasaan di Baghdad, keluarkan Abdullah daripada Malaysia secepat mungkin. Mereka pun lawan dengan dengan sahabat-sahabat anda, menggunakan kekerasan peringkat akhir. Kan Amerika kata hilang dan kami tak tahu dia di mana. Sedangkan pada masa orang tengah cari, dia bubuh aku dalam kontena panas. Dia bubuh dalam kontena, dia tanam kita. Akhirnya dia bubuh dalam dia bubuh dalam jamban, dia bubuh dalam peti, macam-macam dia bubuh kita. Dia kata hilang. Dan bulan salib merah cari semua penjara tak jumpa. Kita nampak bulan salib merah tak ada cakap, dia tutup mulut kita dan sebagainya. Macam mana pada tengok dalam drama, macam itulah aku berlakon.
Subhanallah, inilah Amerika, penipu nombor satu. Macam-macam dibuat kita. Dan dalam penjara, anda nak cerita satu kejadian yang cukup sedih. Kami duduk ramai-ramai, seorang perempuan Amerika bawa, dia pakai jilbab, dia pakai purdah, semua tutup. Perempuan ni datang daripada mantiqah atau kawasan nama dia Zubair. Dan kami dapat tahu perempuan ini dalam masa 3 jam bunuh Amerika 9 orang perempuan, 9 orang. Kami dapat tahu daripada dalam penjara. Dan kami tengok perempuan sedang menjerit minta tolong. Amerika lebih kurang 8 orang atau 7 orang. Londe dia, Allahu Akbar, londe dia sampai sebenang pun tak ada. Dia menjerit minta tolong. Akhirnya kami yang ada dalam penjara 15,000 berpakat ambil batu baling kepada tentera Amerika. Niat kami untuk baling kepada tentera Amerika, tapi batu ramai-ramai kena juga pada perempuan, darah dia. Datang 8 orang selesai, datang lagi 8 orang, 17 kali datang. Habis 8 ganti dengan orang lain, 17 kali musnahkan perempuan depan, ramai depan kami. Anak dia panggil dia, mak, mama panggil, dia ni panggil dia, anak dia letak kiri kanan, panggil. Anak panggil, mak dia panggil, mak dia minta tolong. Kami tak boleh buat apa-apa sekadar batu yang kami baling. Bila mana kami baling batu, datanglah kapal terbang di kawasan penjara, hentam kami pada peringkat awal dengan peluru getah. Setiap orang kena pasti dia akan jahit 3 jarum. Ratusan orang yang kena. Akhirnya bila mana tentera Amerika ramai yang luka, yang menyebabkan satu lagi helikopter datang, dia guna peluru hidup yang hampir ramai di kalangan, boleh katakan berpuluh orang duduk dalam tu, syahid, meninggal.